Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya akan share kat anda satu, orang kata apa, asas untuk menjadi mahir lah. Asas untuk pemandu baru yang nak jadi mahir. Okey, dalam perkongsian video ni bukanlah saya nak tunjukkan secara keseluruhan apa tu jalan. Maksud saya jenis-jenis jalan tak. Saya nak tunjukkan, nak bagi gambaran kepada penonton supaya anda semua dapat apply benda ni ketika nak belajar memandu ataupun dah lulus ujian GPJ, baik kereta manual ataupun kereta auto. Benda ni dua-dua boleh pakai. Seperti biasa, tanpa rasa jemu, jangan lupa support saya dengan tekan button subscribe. Tak nak ketinggalan video saya, on notification yang ada lambang bell tu. Semoga perkongsian pada kali ni bermanfaat untuk anda semua. Okey, kadang-kadang bagi saya untuk pemandu-pemandu baru ni, antara perkara yang susah untuk kita build up dia adalah dia punya insting tu. Insting kan, perasaan sesuatu sebelum kita sampai satu-satu jalan ni, apakah tindakan yang terbaik kita boleh buat. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Okey, jadi ni salah satu contoh lah. Saya tunjuk contoh supaya anda semua dapat gambaran. Okey, macam mana kita nak jadi mahir, manual ke, kereta auto ke. Okey, saya harap kamera ni membantulah. Okey, cuba kita tengok kenderaan pula. Maksud saya, cuba tengok di hadapan saya ni, dalam jarak 50 meter tu ada selekoh. Okey, apabila ada selekoh, apakah yang kita perlu buat? Faham tak? Saya tak nak cerita peraturan. Saya tak nak cerita ni bukan peraturan. Saya tak nak cerita, maksud dia step lah. Step apa yang nak kena buat, benda itu anda perlu cari dan belajar dengan cikgu anda. Okey, macam contoh lah, kita kata macam tadi selekoh kan. Lepas ni pun selekoh lagi kan. Kita kata kenderaan kena perlahan, gunakan gear yang sesuai. Itu satu contoh. Satu contoh supaya anda cepat alert. Kadang-kadang calon, saya perhati, dia tidak ada perasaan tu. Dia tak rasa depan tu ada simpang ni mana kita perlu perlahankan kenderaan, gunakan gearnya sesuai. Dia melalui selekoh, melalui selekoh tanpa ada persediaan. Yang itu menyebabkan kereta dia mudah untuk dia, orang kata apa, hilang kawalan. Sebab dia tak kontrol dengan baik, dia tak ada insting apa yang aku nak kena buat. Dia hanya melalui perkara tu dan dia tanpa rasa bersalah. Sebagai contoh lah, saya nak bagi faham kan. Jadi apabila kita memandu, sebenarnya daripada latihan inilah asas untuk kita, orang kata apa, nak, orang kata apa, on the way, proses kita nak jadi mahir, nak jadi macam pro lah kan. Macam pro ketika memandu, ataupun senang cakap macam orang lain, orang lain yang normal drive, kita nak jadi macam dia orang lah kan. Yang maksud saya ikut peraturan lah. Okey, macam contoh, dekat depan sana ada roundabout dalam 100 meter tu kan. Okey, apakah tindakan saya, kat mana saya perlu duduk, waktu bila yang saya perlu tukar haluan, waktu macam mana. Jadi kat situ anda perlu ada. Okey, sampai kat situ aku kena laju ke,
aku kena perlahan ke, aku kena pakai gear berapa yang sesuai. Contoh. Lepas tu macam-macam peraturan. Jadi macam kita, apabila kita faham apa yang kita buat tu, ia sangat memudahkan lah. Sangat memudahkan untuk kita drive. Untuk kita drive, sama ada semasa latihan ataupun lepas kita dah berjaya ujian GBA. Okey. Itu sebab macam saya dalam antara yang selalu saya tekankan kepada calon, apabila kita memandu, kita kena biasakan mata kita diasah dengan, orang kata apa, tengok satu benda tu dapatkan maklumat dengan kadar segera. Sebagai contoh, okey, belah kanan saya ni ada banting, apa ni, temu dugu terbuka, toyo tires. Contoh macam tu. Bukannya kita jangan hanya memandu ni hanya sekadar melihat kenderaan yang berada di hadapan kita. Faham tak? Itu sebab kadang-kadang calon dia jadi blur. Apabila depan tu ada traffic light, ada kenderaan tengah perlahan, dia terus lalu lepas tu terus tekan brek. Tambah lagi kalau kereta manual, tekan brek di jalan utama. Brek ni dia tekan, menyebabkan kereta tu berhenti, kan bahaya. Kan bahaya. Jadi calon-calon kena faham. Sebenarnya tak susah memandu ni. Tak susah, asalkan anda faham apa yang anda perlu buat. Walaupun anda tidak ada pengalaman memandu, anda dapat memandu. InsyaAllah, ni jaminan saya kata. Tetapi kalau anda memandu tanpa anda rasa macam apa yang aku kena buat pun tak tahu, itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Kepada calon-calon, lebih kurang macam tu. Apabila kita memandu, kita faham. Contoh, dalam ada video saya tutorial jarak antara kenderaan kita dengan kenderaan depan tu, berapa jarak dia. Dan kita memandu ni lagilah tu saya kata, kita berkongsi dengan semua kenderaan di atas jalan. Kalau dia perlahan, apa yang kita perlu buat. Dalam memandu ni dia tak boleh terlampau husnuzon sangat, terlampau bersangka baik sangat. Perkara tu bagus, jangan salah faham tak. Kadang-kadang kita tengah drive ni, contoh macam ni kan, contoh, tapi tak apalah, timing dia okey kan. Kita jangan bersangka baik sangat. Takut-takut kita dah predict kenderaan, mungkin tak faham kan, tengah traffic light ni. Contohlah, tu saya kata macam contoh, kita lalu kat persimpangan, kita tengok kenderaan tu, sekali ikut peraturan, kita jalan dulu sebab kita buat dia di jalan utama kan. Dia nak keluar simpang, dia berhenti lah. Tetapi kita jangan terlampau bersangka baik. Kita berhati-hati. Takut-takut dia main keluar je terus. Bila dia keluar terus, apakah tindakan terbaik kita ketika tu? Faham tak? Itu yang saya cuba sampaikan. Sebab saya kata jangan terlampau bersangka baik sangat. Kita memandu ni macam duduk dalam peti maut. Kita betul pun orang salah langgar kita. Kalau kita salah, kita langgar orang betul. Tak apa. Saya nak cerita teruskan perjalanan kita. Macam kita memandu dekat tempat-tempat yang sesak, tempat-tempat yang kenderaan banyak. Apakah tindakan yang kita perlu lakukan? Sebagai contoh, kita seperti kita memandu di memandu di tempat-tempat sesak macam ni kan. Yang ni satu jalan dulu lah. Nanti saya tunjuk yang dua jalan kan. Kalau kita memandu, tempat ni bukanlah kata sesak, banyak lagi. Kalau kita duduk kat KL, Johor, Penang kan, Selangor tu tempat lagi banyak kenderaan kan. Tapi kau macam ni lah saya nak beritahu. Apabila kita lalui tempat sesak, berapa lebih kurang jarak yang sesuai untuk kita berada dengan kenderaan hadapan. Kita bajet. Kalau dia berhenti, kita mampu. Kalau dia berhenti mengejut sekalipun, kita mampu mengelak daripada berlakunya kemalangan dengan dia. Macam contoh sekarang lori ni, dia nak masuk ni,
Saya dah agak lah. Okey, tak apa, timing dia okey. Dia boleh masuk. Okey, sekarang pecah depan sana, nanti ada pecah pada 2 lorong sebagainya kan. Okey, kalau contoh saya nak teruskan perjalanan saya, dekat mana posisi yang sesuai saya perlu ada. Perkara-perkara ni anda perlu belajar dan anda perlu fahamkan dengan baik-baik. Itu sebab kalau kita faham peraturan ni, jadi kita pergilah mana-mana pun jalan, insya-Allah kita boleh memandu dengan selamat dan tidak membahayakan orang lain. Yang jadi jenuh tu sebab kita tak tahu peraturan. Kalau contoh 2 lorong ni, aku nak ke mana? Aku kena duduk kanan ke? Aku kena duduk kiri ke? Macam contohlah, selalunya kalau pecah 2 lorong tu, kenderaan yang sedang memotong akan duduk belah kanan. Contoh macam tu lah kan. Tapi bukan semua tempat kena fahamkan juga. Bukan semua tempat yang perlu anda duduk kanan. Kalau dah macam contoh ni, kelajuan dia 60, tak bermakna yang duduk belah kanan ni adalah memotong. Tak, tetapi macam depan sana, dia nak U-turn. Jadi dia akan berada di lorong kanan. Sama juga dengan tempat-tempat yang kalau pecah macam depan ni pun masih 2 lorong lagi lah. Cuma apa, yang ni lebih kepada calon-calon yang dah lulus JPJ. Kalau macam tadi tu, kalau untuk latihan ni cikgu dah beritahu dekat sini timing dia yang sesuai, nak tukar lorong tu sebagainya. Itu latihan dan ujian tu memang benda yang sama je kan. Cuma apabila kita dah drive, kita drive lepas lulus JPJ, di situ dah jadi lain. Dia punya, orang kata apa, proses untuk kita drive tu dah berubah, orang kata kan. Konsep dia sama je lebih kurang. Okey, tu sebab calon-calon bila dia memandu, dia kena tahu. Tu kadang-kadang kita tengok kan, orang selfish kan, dah lah dia slow duduk kat lorong kanan, perkara yang tak sepatutnya berlaku kan. Kadang-kadang kita tengok kan, bukan kata kat jalan biasa, atas highway pun ada, tak rasa bersalah. Jadi perkara-perkara macam tu kita kena tahu. Okey, faham tak? Itulah lebih kurang sedikit perkongsian dia. Saya cakap daripada awal video tadi. Okey, untuk calon mahir, anda kena ada predict, jangkaan, ataupun kita kata macam berangan lah kan. Contoh depan, kenapa diorang ni semua tekan brake? Sebab saya tahu tekan brake, ada warna merah tu kat lampu belakang. Bermakna depan sana traffic light, sebagai contoh. Okey, faham. Okey, kita drive lagi, kenapa tu kita kena berangan, kita kena jangka apa yang nak berlaku. Kuning, apa yang aku perlu buat? Ataupun apa tindakan yang terbaik. Faham tak? Janganlah pergi pelanggar traffic light pula. Tak. Itu nak bagi anda faham. Okey, alhamdulillah. Okey, dah dapatlah sikit tengok demo tadi kan. Okey, apa yang penonton boleh belajar daripada perkongsian saya ni. Okey, macam contoh apabila kita nak keluar simpang, apa yang perlu kita buat, apa tindakan yang terbaik ketika tu. Sebagai contoh kan, tu kat simpang, peraturan ni mesti kita kena berhenti lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi itu adalah proses untuk calon jadi mahir. Kalau kita drive, kita boleh praktikkan benda tu di dalam, kata apa, dalam hati kita tersembang kan. Depan tu contoh ada selekor, apa yang aku kena buat. Kita boleh buat benda tu. InsyaAllah sampai satu masa nanti, dengan sendirinya anda boleh buat tanpa anda bercakap. Faham tak? Ini adalah proses untuk anda menjadi mahir. Okey, semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.